Assalamualaikum dan selamat petang. Semua bangun dah no. Pagi tadi siapa pun tak menyut. Cikgu Azmi sebubuh awal-awal lagi no. Siapa pun tak menyut. So hari ni cikgu buat petang lah. Okey, untuk kelas kita petang ni kita nak tengok kertas yang saya bagi hari tu muka surat 18. Okey, masih tajuk yang ketiga. Page yang terakhir. So kita tengok untuk soalan yang pertama. Rajah 4 menunjukkan dua keadaan stoma yang terdapat pada daun. Okey, satu stoma tu lubang dia terbuka, satu lubang dia tertutup. Okey, bandingkan keadaan kedua-dua stoma ni. Okey, kalau kita tengok stoma ni yang P tu dia akan terbuka lah pada waktu siang. Dan bila dia terbuka, dia menggunakan karbon dioksida meresap masuk. Dan bila waktu panas, dia akan tertutup. Bila dia kata compare this condition, bila compare, anak-anak kena buat apa? Ingat tak sahabat? Boleh buat jadual. Nah, sebab apa yang kita nampak? Berapa markah? 4 markah. Bila 4 markah, so boleh buat P, stoma terbuka pada waktu siang. Q, stoma tertutup pada waktu siang. Kerana suhu yang tinggi. Okey. Bila stoma terbuka, apa yang akan berlaku? Resapan gas karbon dioksida kan. Jadi nama P membenarkan resapan gas karbon dioksida masuk ke dalam tumbuh-tumbuhan, sementara Q, hal ini pasal pada tertutup untuk mengelakkan kehilangan air yang berlebihan daripada tumbuh-tumbuhan. So dapatlah 4 markah. Satu betul perbezaan dapat 2. 2 betul dapat 4. Boleh buat dalam bentuk jadual. Ingat yang saya ajak dalam bentuk jadual. Sana nak cari pen. Okey, buat dalam bentuk jadual pun boleh. Iaitu ambil soalan tu, kemudian buat jadual. Buat jadual macam ni. Dia dah buat jadual macam ni. P, Q. Stoma terbuka. Stoma tertutup. Okey, stoma terbuka, stoma tertutup. Okey, sementara waktu siang hari tidak panas. Waktu siang hari panas. Okey, okey. Selepas tu untuk poin yang ketiga boleh buat resapan apa? Megak boleh jawab ni sebab ada tepi tu. Resapan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida yang ni elakkan kehilangan air. So bila dah buat macam ni, kita dah ada macam ni. P stoma terbuka, Q stoma tertutup. P waktu siang hari tak panas, waktu siang hari panas. Resapan gas karbon dioksida. Q elakkan kehilangan air pada hari yang panas. Okey. Dapat macam tu, dapat 4 markah. Okey. Yang seterusnya, mengapakah lebih banyak stoma dijumpai di bahagian bawah epidermis daun? Bahagian bawah. Ingat tak saya ambil daun dia tu? Yang pemarah kat saya tu. Habislah daun. Nak tunjuk. Okey. Pasal apa tak duduk kat bahagian atas, duduk kat bahagian bawah? Duduk kat bahagian bawah sebab elakkan ianya terdedah secara langsung kepada cahaya matahari. Kalaulah duduk kat bahagian atas, terdedah kepada cahaya matahari, ianya akan menyebabkan kehilangan air yang berlebihan semasa proses transpirasi. Okey, untuk dapat 2 markah, yang pertama, bahagian bawah epidermis daun tidak terdedah secara langsung kepada cahaya matahari. Yang kedua, hal ini akan mencegah kehilangan air yang berlebihan dari stoma melalui transpirasi. Okey, habis bab yang ketiga. Masuklah bab yang ditunggu-tunggu, iaitu bab yang
keempat. Okey, bab yang keempat ni dia boleh tanya soalan macam ni dalam kebat. Okey, kalau kita tengok kat atas, ini adalah pembiakan asexual. Okey, apakah kesimpulan yang boleh dibuat tentang pembiakan aseks? Kalau kita tengok induk dengan anak sama ke tak? Individu baru dengan induk sama sahaja. So kita nak buat apa jawapan dia? Pembiakan aseks tidak melibatkan pencantuman gamet. 1 markah. Sebab nak 2 markah kan. Yang kedua, pembiakan aseks menghasilkan individu baru yang sama dengan induk. Dapat 2 markah. Okey. Yang seterusnya B. In your opinion, pada pendapat anda, apakah keburukan pembiakan aseks yang tunjukkan dalam rajah 1? Apa keburukan dia? Keburukan dia, kalau 1 kena penyakit, semua mati sebab dia mempunyai kerintangan yang sama. Jadi nak dapatkan 2 markah. Semua sel anak mempunyai kerintangan yang sama terhadap penyakit tertentu. Dia ada kerintangan sama dengan penyakit tertentu, ianya akan musnah dalam bilangan yang banyak. Okey, habis muka surat 19. Dekat tips tu dah ada jawapan dah. Sebab tu kata Megat boleh jawab ni. Megat makan nasi dah kot. Dah solat Zuhur dah. Okey, kita tengok page yang seterusnya, page 20. Ini adalah sistem pembiakan perempuan. Rajah 2 menunjukkan sistem pembiakan perempuan. Shalini berasa sangat sedih kerana bahagian P dalam sistem pembiakannya tersumbat. Apa yang tersumbat tu? Megat, apa yang tersumbat? Danish? Yang tersumbat adalah tiub falopio. Terangkan secara ringkas masalah yang akan dihadapi oleh Shalini. Apa akan jadi? Apa fungsi tiub falopio? Itu yang kena ingat. Apabila tiub falopio tersumbat, persenyawaan antara sperma dan ovum tidak akan berlaku. Bila tidak berlaku, hamil ke tak? Untuk markah yang kedua, kehamilan tidak akan berlaku. Okey, yang seterusnya, Shalini bercadang untuk memperoleh anak sendiri. Cadangkan 1 cara untuk menyelesaikan masalah ini. Terangkan jawapan anda. So dia nak, kalau pilih 1 cara, kena habaklah lagu mana cara tu. Sebab dia suruh terangkan. Habak 1 cara, 1 markah. Terangkan 2 markah. Okey, awak boleh buat. Shalini boleh menjalani kaedah persenyawaan in vitro. Okey, dapat 1 markah. So, mereka buat apa persenyawaan in vitro ni? Ovum dikeluarkan daripada ovari dan disenyawakan dengan sperma di luar badan Shalini. Setelah disenyawakan, ovum itu dikembalikan ke dalam, diletakkan semula ke dalam uterus Shalini. Okey, dapat 3 markah. Ataupun kalau ada 1 kaedah lagi, dengan menggunakan kaedah pembedahan, membuang apa yang menyebabkan tiub falopio tersumbat. 1 kaedah pembedahan. Markah kedua, dengan membuang apa tersumbat pada tiub falopio. Yang ketiga, maka persenyawaan di antara ovum dan sperma akan berlaku. Jadi Shalini akan mengandung. Itu pun boleh juga. Okey, yang seterusnya, soalan yang ketiga. Shalini, Nursiah dan Malini berbincang tentang kitaran haid mereka di sekolah. Mengapakah Malini mengalami kitaran haid yang tidak tetap? Wajarkan pendapat anda. So bila dia mengalami menstruation yang tidak tetap, dia mungkin ada masalah. Sebab apa? Perubahan berat badan, lagi susah hati, akan mengganggu hormon. Okey. So awak boleh jawab, perubahan berat badan secara mendadak, ketidakseimbangan hormon dan juga cara hidup dalam tekanan akan menyebabkan kitaran haid tidak stabil. Di mana kitaran haid mungkin menjadi terlalu lama atau terlalu singkat. Boleh habaq kat dia macam tu. Okey. Markah yang seterusnya, bahawasanya kalau kita tengok, dinyatakan bahawa kitaran haid yang tidak tetap akan menyebabkan masalah kesihatan seperti anemia. Adakah anda bersetuju dengan pernyataan tersebut? Terangkan dengan alasan yang sesuai. Ni Megat tak tahu.
Nah, Danish tak tahu, Azra'i tak tahu. Yang lain ID semua tak tahu lah. So, agak-agak apa dia tu. Dia kod dia main period tanpa henti. Jadi anemia lah, kurang darah. Setuju ke tak setuju? So, saya Qiblah jawab, ya, saya bersetuju, dapat 1 markah. 2 markah lagi, kitaran haid yang tidak tetap, misalnya kitaran haid yang terlalu panjang akan menyebabkan seseorang kehilangan darah secara berlebihan. Ya, jadi badan individu tersebut akan menjadi lemah dan dia akan mudah pengsan. Okey, kita tengok nanti untuk muka surat yang 22. Untuk muka surat 22, so terangkan dengan contoh kepentingan kebersihan diri semasa haid. Semasa haid ni pasal apa? Memang kena jaga dengan bersih lah. Kalau tidak, apa akan jadi? Tukar tuala wanita dengan kerap untuk mengelakkan jangkitan bakteria, mandi dengan lebih kerap untuk membersihkan badan, mengelakkan bau badan yang tidak disenangi. Okey, sekian dulu setakat ni. Kalau buat banyak lagi tak dan. Okey, saya lagi letih nak tulis banyak. Okey, kalau siapa tak faham, nak untuk keterangan, boleh tanya saya akan bagi video untuk terangkan lagi. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.